guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel terkini sahabat semua pendedahan yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan Saka Tua ini ya, Tun Dr. Mahathir yang mana sebelum ini beliau cuba untuk mencabar Datuk Seri mendedahkan segala harta kewangan dan milik ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebenarnya Saka Tua ini salah orang. So, seperti mana yang kita tahu, Datuk Seri Anwar sebenarnya telah pun mengisytiharkan harta beliau pada tahun lalu kalau saya tidak silap, atau beberapa tahun yang lalu. Tahun lalu atau tahun lalu, kita akan rungkaikan sekejap lagi. Jadi ini dia Datuk Seri Anwar Ibrahim sahut cabaran mendedakan. Bagaimana pula dengan Saka Tua? Beliau mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengisytiharkan harta, tapi soalnya di sini adalah beranikah Saka Tua ini pula untuk mengisytiharkan harta beliau? Ya, kita mau bandingkan siapa yang memiliki harta yang begitu banyak dan siapa pula yang sedikit. Sahabat-sahabat semua, ya, menarik untuk saya kongsikan hari ini. Ya, apabila sebenarnya Datuk Seri Anwar sudah pun ya membuat pengisytiharan harta. Saya dah buat tahun lepas ya, tahun lepas. Ini jawapan Datuk Seri Anwar kepada Mahathir ya, yang mana mencabar, tapi cabarannya itu hanya untuk orang lain tapi tidak kepada dirinya. Sehingga hari ini kita tidak nampak lagi pengisytiharan harta terhadap harta yang dimiliki oleh Mahathir Mohamad ini. Jadi Datuk Seri berkata bahwa dia tidak ragu-ragu untuk mengisytiharkan hartanya kerana ia sudah diketahui umum. Anwar mengingatkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bahwa dia telah pun mengisytiharkan hartanya tahun lepas sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Ini selepas Mahathir meminta Anwar mengisytiharkan kekayaannya semasa menjadi timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998 dengan mendakwa dia adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh mengamalkan kronisme. Mahathir cuba ya memainkan atau mewujudkan persepsi buruk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi beliau salah. Sebab apabila beliau melakukan cabaran seperti ini menunjukkan lagi bagaimana Datuk Seri itu seorang yang sederhana, sahabat-sahabat semua. Tidaklah hartanya berbilion-bilion, tidaklah hartanya itu bermilion-milion, ada kapal terbang, ada bangunan dan sebagainya. Jadi kata Datuk Seri, saya tidak masalah, saya antara orang yang mengisytiharkan harta katanya. Jadi baru-baru ini saya pun isytiharkan harta, berapa aset, ya, jumlah yang Datuk Seri isytiharkan hanyalah RM11 juta. Hartanya 11 juta sahabat semua. Bukan berbilion. Daripada 11 jumlah itu RM11 juta, itu harga rumah di Segambut 10 juta. Ya, dan itu bukan rahsia diketahui umum, katanya daripada pemberita pada Majlis Sambutan Aidilfitri di Dataran Merdeka Kuala Lumpur hari ini. Jadi pengurus CPS itu mengisytiharkan, Datuk Seri mengisytiharkan aset bersih sebanyak 11,18 juta pada November tahun lepas dengan 828.667.83 berbentuk aset tunai dan 10 juta dalam hartana. Jadi sahabat semua, kalau kita lihat harta Datuk Seri, kes yang ada juga itu bukanlah banyak seperti politikus-politikus, geng-geng, kroni-kroni ya daripada pihak pembangkang maupun Tun M. Hanya beberapa. 11 juta itu ditolak dengan 10.35 juta itu adalah harga rumah, hartana. Yang selebihnya itu kereta dan aset-aset yang sewaktu dengannya sahabat semua. Itu antara pendedahan berani ya dari Datuk Seri apabila Mahathir cuba untuk mencabar Datuk Seri. Kononnya beliau memiliki harta kekayaan hasil daripada ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri, tapi ini adalah langkah salah ya bagi Tun Dr. Mahathir apabila cabaran itu. Dan hari ini sebenarnya Datuk Seri sebenarnya pun sudah mengisytiharkan hartanya, dan kita tahu umum hartanya sebanyak 11 juta begitu saja, dibandingkan dengan mungkin Tun Dr. Mahathir ini kita tidak tahu tapi sehingga hari ini kita tidak nampak pengisytiharan harta beliau. Mungkin berbilion-bilion kerana anaknya juga bilion, ada kapal, ada bangunan, ada bisnes dan sebagainya. Tidak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang sederhana hidupnya. Bukan saya sederhana, tapi diperlakukan seperti dihina
di penjara, di fitnah dan sebagainya. Hari. Jadi seorang lagi pemimpin dalam Pakatan Harapan menyatakan bahwa Anwar adalah satu-satunya Perdana Menteri yang berani isytiharkan harta, kata Sim Setsin. Itu antara kenyataan beliau, dan saya ingin membacakan apa yang dikatakan ini ya. Beliau mengulas sedikit tentang cabaran bekas Perdana Menteri Tun Mahathir agar PM semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengisytiharkan harta sebenarnya tidak perlu sama sekali. Menurut Timbalan Pengarah Strategi Keadilan Malaysia itu, Anwar sebaliknya telah pun mengisytiharkan hartanya pada atau sebelum pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu. Malah kata beliau, Anwar merupakan PM pertama di Malaysia yang mengisytiharkan harta sebelum hari penamaan calon. Manakala Parti Keadilan pula katanya merupakan parti yang mewajibkan calonnya mengisytiharkan harta tanpa perlu dicabar oleh mana-mana ahli parti berlawan. Dan katanya lagi, PM Anwar satu-satunya Perdana Menteri ya dalam sejarah mengisytiharkan harta. Itu kalau kita tanya Mahathir, pernahkah dia isytiharkan harta? Dan menteri Perdana Menteri yang lain. Jadi ahli Parlimen Bayan Baru itu menempalak sikap pembangkang Perikatan Nasional yang kini diperkuat dengan kritikan Tun Mahathir yang bertali arus menyerang Anwar untuk mencuba menumbangkan kerajaan perpaduan. Katanya pembangkang dan sekutu mereka tidak mempunyai perjuangan yang jelas selepas gagal membentuk kerajaan pada 20 November 2022 lalu, kecuali bercita-cita merampas kuasa agar mereka boleh melepaskan diri daripada sebarang penyiasatan atau tuduhan rasuah. Oleh itu kata lagi, selepas mengatai aset Anwar, mengapakah PN berdiam diri dan tidak pula mengisytiharkan aset mereka sekiranya benar-benar bersih? Itu satu soalan yang bagus. Beranikah Muhyiddin, beranikah Hamzah, beranikah Hadi Awang, beranikah Mahathir untuk isytiharkan harta mereka? Sehingga kini mereka belum melakukan apa-apa pengisytiharaan. Jadi mereka yang terus menyerang Anwar, saya cabar mereka untuk isytihar aset, tunjukkan diri bersih dan tulus dan bertanggung jawab kepada rakyat, katanya. Malaysia perlu memerlukan ahli parlimen yang bersih daripada politik lama, korup dan toksit. Kita mesti menuju ke arah Malaysia yang stabil, tulus dan dengan tadbir urus yang baik, katanya lagi. Sehubungan itu, Setsin menyeru agar Tun dan PN menghentikan serangan kepada Anwar dan kerajaan perpaduan. Ya, minggu lalu kalau kita tahu Tun Mahathir menyerang, kononnya Anwar tidak mengisytiharkan aset dan turut membantu kroni ketika PM itu bergelar timbalan Perdana Menteri pada tahun 1990-an lalu. Namun tuduhan Tun itu tidak pernah menjadi kes pendakwaan sepanjang tempoh Anwar bergelar pembangkang dan berkali-kali ke mahkamah sepanjang 24 tahun. Itu dia. Jadi sahabat semua, mungkin Anda rasa semua ini hanya berita semata-mata, tapi saya mau kita lihat bersama. Ini adalah pengisytiharan harta, dokumen Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jelas di sana hanyalah sebanyak ringgit Malaysia 11 juta ya, 11 juta 178.667 dan sen 80. Itu antara harta aset yang ada sebenarnya. Jadi mungkin sahabat semua atau malon-malon sana menganggap ini hanyalah surat palsu. Kalau kita lihat ini adalah tangan-tangan yang juga ya telah pun disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah Malaysia, diperbuat, diakui oleh Datuk Seri Anwar pada 9 November 2022, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah surat akuan sumpah pengisytiharan harta. Jadi kita menunggu beranikah pemimpin-pemimpin pembangkang hari ini untuk mengisytiharkan aset harta mereka. Contoh Tun Mahathir, Hamzah Zainuddin, siapa lagi? Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin. Kalau keempat-empat mereka ni pun tidak berani untuk isytiharkan harta, jangankan cakap pemimpin-pemimpin di bawah mereka. Itu dia sahabat semua. Jadi terima kasih sekali lagi, terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang pemimpin Perdana Menteri yang pertama isytiharkan harta, tidak seperti pemimpin-pemimpin yang lain. Alright, so sekiranya sahabat juga mau untuk memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walan-walantit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, karena mungkin otak mereka tertinggal di Selat Melaka. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Depa, saya kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.